Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang, berita terkini dipetik daripada bhonline.com.my. Bertajuk Sarani dititah sekali lagi menghadap Sultan Perak hari ini. Berita penuh. Ipoh, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad dititahkan sekali lagi untuk menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah pada hari ini. Beliau mengesahkan perkara itu ketika ditanya pemberita selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Islam Negeri Perak 1444 Hijriah atau 2022 AM di sini pada hari ini. Katanya, insyaAllah hari ini saya akan menghadap Sultan Nazrin selepas balik dari masjid ini, katanya. Tambahnya lagi, saya memang dititahkan untuk menghadap tadi, namun saya tidak pasti apa tujuannya. Tunggu sehingga pihak istana buat pengumuman, katanya kepada pemberita sebentar tadi. Sesi menghadap itu dipercayai berkaitan dengan keputusan permohonan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Perak bagi proses pemilihan di peringkat DUN yang hendak disekalikan dengan pilihan raya umum ke-15 PRU15. Rabu lalu, Sarani dilaporkan berkata, Sultan Nazrin belum memberi perkenaan untuk pembubaran DUN Perak. Ketika sesi sembah menghadap antara beliau dan baginda di Istana Kinta di sini. Katanya, pengumuman mengenai keputusan permohonan itu akan dilakukan selepas baginda membuat pertimbangan sewajarnya. Terdahulu, media hari ini melaporkan Pahang dan Perlis masing-masing membubarkan DUN ke-14 berkuat kuasa hari ini bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan PRU15. Sementara itu, mengenai Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Islam Negeri Perak pada hari ini, semua anugerah disampaikan oleh Sultan Nazrin yang telah berkenan untuk mencemar duri berkenaan menghadiri majlis itu. Yang turut hadir adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Ahmad Suwadi Abdul Rahim, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusuf Husin, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Tan Sri Muhammad Anwar Zaini dan Eksku Kerajaan Negeri. Pada majlis itu, beberapa anugerah telah disampaikan, antaranya Anugerah Sekolah Terbaik, Anugerah Pelajar Terbaik, Anugerah Hafiz Muda, Sijil Pengajian Masjid, Anugerah Guru Cemerlang, dan Anugerah Jasamu Dikenang. Selain itu, anugerah khas pendidikan diberikan kepada bekas Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak Muhammad Nasar Kurdi. Majlis turut menyaksikan Sultan Nazrin melancarkan buku Al-Syahadah Al-Eldadiyah Al-Dinaniyah, iaitu buku bagi pemantapan bahasa Arab sebagai persediaan kepada pelajar yang ingin menyambung pelajaran pengajian di negara Timur Tengah. Baginda turut melancarkan kurikulum standard asas pengajian Islam OKU Orang Kurang Upaya Negeri Perak. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Daulat Tuanku. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey. Perkembangan politik tanah air menjelang
pilihan raya umum ke-15. Pada saya PRU 15 kali ini adalah paling bersejarah, paling dramatik dan paling penting untuk ramai pihak. Terutamanya memetik semula, mengingat semula, mengimbas semula ucapan daripada Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Dia kata kalau UMNO BN kalah pada kali ini, maka UMNO BN akan jadi lebih teruk lagi daripada sebelumnya. UMNO BN akan jadi lebih teruk, 10 kali ganda lebih teruk agaknya maksudnya daripada ketika mereka kalah di pilihan raya ke-14 yang lalu. Okey. Jadi satu demi satu parti politik buat strategi. Satu demi satu parti politik buat strategi untuk menang. Yang lawan jadi kawan, yang musuh jadi tiba-tiba jadi kawanku. Yang musuhku jadi kawanku. Yang dulunya tidak bengam, selalu berkeji-keji, sekarang terpaksa berbaik-baik. Okey, begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Hari itu kata tak tahulah, macam-macam nafi itu ini. Tapi sekarang sudah dinyatakan bahawa memang kalau nak menang tak ada jalan, kena bekerjasama, kena buang ego sikit dan kena bekerjasama. Akhirnya Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Majlis Presiden Pakatan Harapan bersetuju bekerjasama di dalam pilihan raya bersama dengan MUDA. Okey, Parti Syed Saddiq. Saya mau ulas dulu tajuk ini. Pada saya ini adalah satu tindakan yang sangat betul, bagus daripada Pakatan Harapan. Kerana sekarang ini sudah ada undi 18 ya, dan harus diingat MUDA walaupun dia amat baru betul MUDA ini, tetapi dia sudah berjaya menang di Johor. Tempat yang bukan calang-calang, dia menang. Makna kata MUDA ini ada potensi untuk menang pilihan raya. Sekurang-kurangnya 1-2 kerusi mungkin MUDA boleh menang. Kenapa? Undi 18. Dan jangan permainkan suara orang muda. Suara orang muda sekarang, dia boleh menjadi lebih besar, lebih dewasa daripada orang yang sudah dewasa. Jadi kekuatan di antara MUDA dan Pakatan Harapan, maksudnya jadi Pakatan Harapan Plus, ini pasti saya yakin akan boleh menggugat kekuatan terutamanya pemuda UMNO. Pemuda UMNO. Selama ini pemuda UMNO mendominasi hampir 100%. Hampir 100% orang-orang muda di Malaysia hanya ditentang oleh pemuda daripada Pakatan Harapan. Tapi kali ini betul-betul parti muda. Betul-betul parti muda yang akan membuat tantangan bersama dengan Pakatan Harapan. Okey, jadi apa yang akan terjadi nanti pasti akan menggegar. Yang pastinya Pakatan Harapan telah pun bersetuju untuk bekerjasama dengan Parti Muda bagi menghadapi pilihan raya. Pakatan Harapan dan Ikatan Demokratik Bersatu Malaysia atau dikenali sebagai MUDA akan bekerjasama dalam pilihan raya umum PRU ke-15, kata Anwar Ibrahim. Okey, bagaimanapun pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, Majlis Presiden memutuskan ia akan diteruskan sebagai Pakatan Pilihan Raya buat masa ini. Jadi hanya waktu pilihan raya saja. Jelas Anwar, kerana untuk menjadi parti komponen dalam gabungan itu ia perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Keputusannya boleh diteruskan atau tidak dengan kerjasama dengan MUDA nanti akan dibuat selepas ini. Denyut nadi, suara rakyat tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim
dan muda yang telah membuat satu persetujuan yang amat baik. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.